السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. Yang bermaksud, hendaklah kamu duduk berasingan hari ini, hari kiamat, wahai orang jahat. Bukankah telah aku berjanji dengan kamu melalui nabi-nabi bahawa kamu jangan puja syaitan. Syaitan adalah merupakan musuh kamu yang begitu sekali jelas. Kamu hendaklah memuja aku. Inilah jalan yang betul. Sadaqallahul azim. Yang mulia saudara pengurusi, yang berhormat Dr. Bakar, yang berhormat Ustaz Nasruddin, wakil rakyat kawasan tempatan dan wakil rakyat Parlimen Baca, sekalian ahli jawatan kuasa penganjur malam ini, yang saya ada yang kenal, yang tak kenal, para hadirin rahmati sekalian, sama ada yang beragama Islam atau tidak. Saya mengucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan yang tidak begitu mengizinkan kesihatan saya, tapi saya merasa gembira dapat hadir bersama, kongsi kebahagiaan, keseronokan hasil daripada kita dapat tumbangkan satu gergasi besar. Saya nak sebutnya sikit ya, iaitu kita sebagai orang Islam dan juga saudara-saudara kita yang tidak Islam, semuanya bernabi dengan Nabi. Ada yang bernabi dengan Nabi Isa yang kita yang Kristian, ada yang bernabi ke Nabi Muhammad SAW yang kita panggil orang Islam. Perkataan Nabi maknanya orang yang ada berita. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad. Kataan Nabi sendiri, Nabi perkataan Arab. An-Nabiyyu man indahu naba'un. Nabi ni orang yang ada berita. Berita beliau ni daripada wahyu Allah SWT. Jadi bila tiap-tiap Nabi dapat berita wahyu dari Allah, wajib atas mereka sampaikan. Termasuk Nabi Muhammad SAW, yang kita orang Melayu sebelah sini bernabi dengan Nabi Muhammad. Maka bila Nabi Muhammad berucap, kewajipan kita yang tidak Nabi ni pun turut sama berucap. Sama ada berucap dalam majlis seperti malam ini, berucap di masjid, berucap di kedai kopi, berucap di mana-mana sekalipun, menjadi kewajipan kita berucap. Ucapan kita ialah contohnya hari-hari Jumaat. Hari Jumaat ni ucapan mingguan daripada langit. Sejak daripada Nabi Muhammad sampai di Quba 1400 tahun lebih dulu, Nabi kita boleh sembahyang Jumaat. Nabi kita lahir di Mekah. Mekah ni tanah tumpah darah beliau. Tapi dengan sebab benda hak Nabi nak ucap ini tak disukai oleh penduduk Mekah sendiri, oleh kerajaan Mekah ketika itu, maka Nabi walaupun 13 tahun berada di Mekah belum pada hijrah ke Madinah, Nabi tidak boleh sembahyang Jumaat. Nak sembahyang 5 fardu boleh senyap-senyap, nak sembahyang di rumah boleh, tapi nak sembahyang Jumaat tak boleh di Mekah. Ini kadang-kadang kita semua tak sedar kenapa tidak boleh sembahyang Jumaat di Mekah. Kerana bila sembahyang Jumaat ada ucapan yang kita panggil ada khutbah. Dan khutbah inilah perkara yang sangat-sangat menyusahkan orang-orang yang melawan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad dalam khutbah dia bercakap, menyebut 5 perkara yang menjadi rukun khutbah Jumaat. Puji Allah, selawat ke Nabi Muhammad SAW, pesan kepada manusia ittaqullah, takwa pada Allah, dan baca 1-2 ayat sebagai teks ucapan. Dan kelimanya ialah doa pada semua Islam, tak kira bangsa apa, tak kira bahasa apa, tak kira budaya apa, asalkan di Islam, maka kita minta doakan muslimin wal muslimat al ahya' minhum al amwat. Benda ni tak boleh buat di Mekah, kerana sebagai yang disebut tadi, orang Mekah tak suka dengar benda lain pada perkara tradisi. Hak tradisi dia tu hak tu lah kena puji.
Bila Nabi kita menyelamatkan diri dari keluar daripada Mekah, hijrah kita panggil ke Madinah, maka kampung pertama Nabi kita singgah ialah Quba. Dan sekarang ni pun bila kita pergi ke Madinah, biasanya syekh-syekh haji kita bawa kita pergi semayang di Masjid Quba. Tuan-tuan, puan-puan, bila sampai di Masjid Quba, selain pada kita semayang di sana 2 rakaat dan sebagainya, perlu ingat balik kisah lama, kisah 1400 tahun lebih dulu. Inilah tempatnya, inilah kampungnya yang Nabi kita mula bersemayam Jumaat. Kenapa buat situ? Kerana Nabi kita sebagai seorang Nabi yang bersifat fatanah, cerdik, bijak sana, bukan bijak sini je dah. Nabi kita dah mula kempen Islam ini waktu Arab Mekah, Arab mana yang pergi Mekah pergi buat haji. Nabi kita berkempen di Padang Mina. Di Muzdalifah tak boleh kempen kerana masa yang suntuk sangat. Di Padang Arfah tidak boleh kempen kerana masa suntuk. Tapi bila sampai di Mina, dan paling kurang kita duduk di Mina 2 hari, 3 hari. Dan bagi Arab zaman dulu duduk berbulan-bulan, kan situlah tempat dia meniaga sekali setahun, yang kita panggil Kelantan Nat. Kalau hari-hari minggu ni kita panggil pasal Nat di Kelantan. Nat ni bahasa Siap sampai ke Kelantan. Arab juga ada Nat dia tahunan di Padang Mina. Waktu orang haji duduk di Mina itulah Nabi kita melawat dari rumah ke rumah, dari khemah ke khemah, memperkenalkan diri dia sebagai seorang Nabi yang baru lahir akhir zaman. Mula daripada situlah penduduk-penduduk Madinah Arab Madinah, sama ada keturunan Aus, sama ada bangsa Khazraj yang pergi haji, bagi buat haji daripada Mina ni, kenal Nabi Muhammad. Maka dari sejarahnya, orang-orang Arab di Madinah mulai kenal Nabi Muhammad. Dia terima Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Dan bila mereka balik ke kampung lepas pada haji, mereka menubuh cawangan-cawangan. Kerana pada orang ni bukan 70 orang lebih ni, Nabi lantik mereka naqib, kita panggil nuqaba. Sekarang ni pejuang Islam seluruh dunia masih lagi menggunakan perkataan keramat ni, iaitu naqib. Kampung-kampung kita kalau ada cawangan-cawangan pas, kita lantik naqib. Dan bila ramai kita panggil nuqaba. Orang ni balik pada buat haji, balik kampung, kempen orang ramai Islam. Dan bila Nabi sampai di Madinah, khasnya di Quba, ramai orang Islam sambut dia. Dan doa nasyid yang terkenal, Tala'al badru alaina min thaniyatil wida' sampai sekarang pun kita guna Tala'al badru alaina di musim-musim maulud. Satu benda pelik berlakunya. 1400 tahun dulu, waktu orang Madinah sambut Nabi mula-mula sampai di perkampungan Quba ni, orang tersebut Tala'al badru alaina, bulan purnama dia naik ke depan kami. Sekarang pun bulan purnama juga. Siapa yang fikir benda begini boleh berlaku? Tala'al badru alaina min thaniyatil wida' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'a. Naik bulan purnama, alhamdulillah, berkat perjuangan Islam dia, selalu kita minta Allah Ta'ala sambung kita dengan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad dulu, berkat. Para hadirin semua, mula daripada situ Nabi kita boleh sembahyang Jumaat, boleh sembahyang Jumaat, dan boleh buat khutbah. Dalam Islam, sekali seminggu kita diwajib berhimpun. Untuk kalau hari lain kita panggil sembahyang zuhur 4 rakaat, tapi kalau hari Jumaat kita diminta sembahyang Jumaat, dan Allah Ta'ala potong 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sembahyang Jumaat sampai sekarang pun sembahyang Jumaat ni sembahyang 2 rakaat, tapi diganti dengan 2 kali ucapan, 2 kali ceramah, 2 kali khutbah. Wajib kita berkhutbah, rukun Jumaat ni khutbah, bukan baca khutbah. Selalu saya selalu sebut, kau yang jadi mesti ialah berkhutbah, berceramah hari Jumaat, bukan baca ceramah, bukan baca khutbah. Tapi dulu kau cerita oleh negeri kita ni bekas negeri penjajah Inggeris. Dan Inggeris ni bukan nak ambil duit, nak bagi ekonomi kita baik negeri saja, tidak, tapi nak baik kes skru yang ketat itu mesti dilonggar-longgarkan. Maka khutbah Jumaat tak boleh sebut politik, kerana agama lain, politik lain. Walaupun Mak Saleh dah balik kampung, tapi telur-telur Mak Saleh tinggal tu menetap di sini. Jadi malam ini para hadirin semua dan malam-malam lain, bila kita khutbah, bila kita berceramah, sebenarnya nak timbal, nak tempel
kekurangan yang berlaku dalam khutbah Jumaat di negeri-negeri kita. Dan saya di Kelantan, saya tidak usik banyak. Benar-benar nampak sarang tebuan tu saya tak usik. Terlalu biar tebuan dulu, lama-lama dia pun lari lah beramai. Benar-benar begini saya sebut je, khutbah Jumaat ni tak perlu baca. Nabi kita Muhammad SAW dan ahli fiqh kita pun sebut wajib hari Jumaat ni berkhutbah. Tidak wajib, tidak qiraatul khutbah, tapi al-khutbah. Qiraatul khutbah ghairul khutbah. Baca khutbah lain, berkhutbah lain. Jadi tuan-tuan semua sebagai makmum pada malam ini perlu faham bahawa hari Jumaat kita minta Tok Khatib ni berkhutbah, bukan baca khutbah. Supaya semayang. Semayang ni, lepas semayang kita ada doa-doa tertentu. Bukan baca doa tapi berdoa. Hari Jumaat juga bukan baca khutbah tapi berkhutbah. Jadi pada para khatib yang ada malam ini pun sedarlah bahawa mereka perlu berkhutbah, bukan khutbah. Pakai lagi undang-undang peraturan kena baca khutbah itu kan arti kita boleh kita ubah suai sikit demi sikit. Tak payah sibuk, tak payah. Sebab itu hari Jumaat di Kelantan saya mengadakan pasar ilmu dan pasar selera di depan Dewan Zul. Tuan-tuan kalau pergi Kelantan, tolong pergi hari Jumaat. Makan pun boleh, belajar pun dapat. Kita tutup jalan depan pasar lebih kurang 2 jam, tutup. Kita minta polis trafik tu jaga supaya kita berkuliah begitu. Kuliah. Dulu saya seorang kuliah, dia tua sekarang tak tahan. Saya pun tua dah, bukan muda lagi, tua dah. Allah Akbar, berasa tua dah tu. Tapi tak apa. Saya yakin satu hari nanti bila kita berdepan dengan Allah Ta'ala daripada masyarakat, saya akan dakwa amnun. Kenapa? Bukan amnun lah, ya Allah punah janam kesihatan aku ni, kalau amnun. Siang malam dia pun betul balik fikrah rakyat, pandangan rakyat, kan masalah agama lain putih lain. Para hadirin sekalian, tadi saya baca satu ayat dalam surah Yasin. Dan surah Yasin ini jadi kegemaran kita orang Melayu. Sepatutnya kita baca semua Quran ni tidak Yasin saja, tapi orang kita Melayu dan juga boleh jadi orang-orang lain masih melekat dalam kepala kita bila baca Quran, kira nak berkat. Dan surah Yasin dibaca untuk halau balau, untuk amat pelesik, untuk apa. Dia tak terfikir dalam kepala kita bahawa Yasin ini qalbul Quran. Nabi kita bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin ini merupakan jantung hati bagi Quran. Dalam tubuh manusia ada jantung. Dan jantung ni organ yang paling penting. Selamat jantung, selamatlah segala-gala. Bermasalah jantung, bermasalahlah segala-gala tubuh. Saya alhamdulillah walaupun terlibat masalah jantung, tapi Allah Ta'ala beri lagi menyambung hidup saya sampai malam ini pun boleh bekerja lagi. Sebagaimana tubuh manusia ni, maka jantung dia cukup-cukup penting. Saluran dia, jantung dia, degup dia penting bagi membolehkan mata kita cerah, otak kita cergas, sendi tulang kita bergerak dengan baik. Maka begitu juga Yasin merupakan jantung bagi Quran. Seluruh Quran tu kaki tangannya, jantungnya Yasin. Jadi oleh yang demikian, bila kita baca Yasin, tak usah fikir masalah pahala. Tak fikir pahala terdapat. Tak usah fikir masalah berkat dan amat pelesik. Fikir masalah kandungan surah Yasin. Bila kandungan surah Yasin benar-benar kita amal, kita serap dengan tubuh kita, maka iman kita menjadi gagah, keyakinan kita bertambah mendalam untuk melawan nafsu yang ada dalam tubuh kita dulu. Dalam sebut ayat tadi sebut wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ini gambaran yang akan berlaku pada masyarakat. Tuan-tuan semua kena yakin bumi yang kita pijak ni bukan kita buat, bukan syarikat kita buat, bukan kerajaan kita buat. Tak ada kerajaan di muka dunia, bodoh-bodoh dia pun dia mengaku bahawa bumi ini kerajaan aku buat. Tak ada. Sebodoh mana kerajaan, sebodoh mana rakyat, sebodoh mana individu pun, tak ada yang mengaku bumi ini saya buat. Tak ada. Kalau hak gila pun tak mengaku suka. Bumi yang kita pijak orang lain buat, kita hanya menumpang. Udara yang kita bernapas orang lain buat, kita hanya menumpang. Air yang kita minum,
Serupa juga, tak ada kerajaan mengaku bahawa dia buat air. Tak ada syarikat mengaku yang dia buat. Tak ada ahli sains di muka dia berani buat. Aku boleh buat air setitik. Bukan setitik laut, setitik aku tak boleh buat. Semuanya menumpang. Saya menumpang pergi atas bumi Allah. Baik saya ni Melayu, baik saya ni Cina, baik saya ni India, ataupun orang asli saya menumpang. Para hadis bila kita menumpang, arti barang orang. Dan bila barang-barang orang, tak boleh kita pandai. Kita pergi ke rumah orang, walau bagaimana kawan baik tuan rumah, tak boleh kita pandai masuk dapur, masuk bilik air, tak boleh. Rumah orang. Kita pergi hotel, bagaimana sekali pun tak boleh. Kita menumpang. Saya menteri besar di Kelantan, ya, mai dia tengah tak boleh jadi menteri besar dah. Tak boleh, negeri orang. Lebih lagi pergi belah Thailand, misalnya pergi Singapura, makin lagi tak boleh buat apa. Walaupun saya menteri besar, walaupun saya Perdana Menteri kita pergi Singapura, pergi Thailand, dia tak jadi Perdana Menteri, tak boleh buat apa dah. Kita hanya kita menumpang. Jadi bila kita menumpang, macam mana kita pandai-pandai buat satu pasal? Ini para hadis lebih lagi Islam mengajar bahawa lain pada bumi yang kamu pijaknya, aku punya, kata Allah. Udara yang kamu nafas, aku yang punya, kata Allah. Beras yang kamu telan, aku yang punya. Anak bilis yang kamu makan, baik protein apa semua, aku yang punya. Maka kamu jangan fikir bahawa hidup kamu ni muka dunia free. Jangan kamu fikir hidup kamu ni bernafas free, minum free, tidur free, berbual free. Tidak. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ujung tu ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ini ketah kerja Allah beri pada manusia. Tak kira manusia tu Melayu ke, Cina ke, India ke, orang asli ke, Inggeris ke, masalah ke, kamu seorang demi seorang akan disoal. Aku soalkan hari akhirat pula tentang nikmat. Ini Islam. Kita nak kata hak ni tak betul. Cuma itu ini kata Allah. Kalau kamu boleh buktikan Quran tidak Allah yang punya, tak apa. Tapi selagi kita tak boleh buktikan bahawa Quran ini buatan Nabi Muhammad, bukan Allah, maka selama itu terpaksa kita patuh. Saya suka berdebat ke, berhujah ke. Saya berdebat dengan orang yang tidak Islam, Cina. 2 hari lepas saya pergi rumah Wat Boza di Tumpat, jumpa dengan sama-sama sami Tumpat. Seronok dia, saya pun seronok. Dalam saat-saat kita tak boleh kata. Tapi bila orang tu mari ke pejabat saya tanya, apa nama ni, siapa dia buat kita? Saya tanya bahawa saya pemimpin Islam, saya terpaksa terima Islam kerana saya tak boleh tengok dalam tak ada benda yang saya kata Islam ni negatif. Kalau tuan-tuan boleh sebut Islam ni ada satu perkara yang tak molek, saya pun tak mahu terima Islam. Kalau tuan-tuan boleh sebut dalam Islam ni ada satu benda yang tak molek, saya pun tak mahu Islam. Tapi dengan sebab tuan-tuan sendiri tak boleh yakinkan kepada saya bahawa Islam ni ada hak tak molek, macam mana saya nak tinggal Islam? Dan tuan-tuan pun kalau tuan-tuan tahu Islam dia barang betul, tuan tak terima, tak betul juga. Saya nak tinggal Islam, tak boleh. Tuan tak terima Islam, tak betul. Sekiranya dalam Islam ni tak jumpa pun satu yang tak baik. Allah satu misalnya, Allah satu, mana boleh Allah lebih pada satu? Dalam rumah kita, ketua keluarga, mana boleh 2 orang suami yang sebuah rumah, 2 orang bapa sebuah rumah? Dalam sebuah kampung, mana boleh 2 penghulu? Tak boleh. Dalam sebuah jajahan, mana boleh 2 orang DO? Dalam sebuah negeri, mana boleh 2 orang menteri besar? Dalam sebuah negara, mana boleh 2 orang Perdana Menteri? Jadi tak boleh lebih pada satu. Ini logik. Betul tidak? Dia kata betul juga. Jadi bila betul juga, kenapa tak tahu? Itu masalah yang kedua. Tak apa, saya tak tekan ni, tapi saya buat kenyataan begitu. Bahawa dalam Islam tak ada satu pun benda yang saya kata baik. Dengan sebab itu saya pegang Kelantan, Turut Islam. Turut Islam maknanya saya telah kenyataan supaya orang puas hati bahawa Islam ini rahmatan alamin. Rahmat bagi Islam ni rahmatan, rahmat bukan laknatan. Tahu-tahu UMNO, sebut UMNO lah, sebut molek lah, dia sakit lah ni kita UMNO mari ajar pada orang Melayu.
Agama lain, politik lain. Agama lain, politik lain. Siapa dia ajar agama tu? Nabi Muhammad ajar ke Mak Saleh ajar? Bila kita bangun daripada kubur akhirat kelak, nak cari obat saleh lagi ke nak cari Nabi Muhammad? Kita mati tak payah Nabi Muhammad ajar. Tiap-tiap manusia mati tak payah Nabi Muhammad mari ajar. Kerana benda tengok dah, hak yang Nabi Muhammad kena ajarnya lepas pada mati hidup balik. Tak ada ahli sains boleh tahu belah mana hidup balik. Tak ada teknologi boleh ajar, boleh beritahu pada kita bahawa kita akan hidup balik. Tak ada alat canggih boleh beritahu pada kita hidup balik. Yang beritahu pada kita ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu medon. Nabi bukan mengaji di pondok, bukan mengaji universiti. Nabi mengaji melalui wahyu. Nabi Isa mengaji melalui wahyu. Nabi Musa mengaji melalui wahyu. Nabi Muhammad mengaji. Thumma innakum yawmal qiyamah tub'atsun. Innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamah tub'atsun. Kamu semua akan mati, dan lepas pada mati hidup balik. Hidup balik ni bukan hidup balik kampung, balik semula ke Selangor, balik semula pada Bangi. Tak ada dah. Bangi tak ada, Denggi tak ada, semua sekali tak ada. Kelantan tak ada, Malaysia tak ada, habis dunia. Yawmatul arda barizah. Dunia semuanya satu hari nanti bumi ni akan nampak. Bumi saja, bukit bukau tak ada, laut sungai tak ada, yang adanya padang terang menerang dengan tujuan nak isi, nak kumpul ke segala manusia mati. Tak kira kita nak Melayu ke Cina ke India ke, akan dikumpul oleh semua sekali. Tak nak macam mana kita duduk atas dunia yang para hadirin semua, tidak semua benda kita boleh buat semua, tak boleh. Ada halangan-halangan tertentu. Saya ada halangan cara saya walaupun pergi besar. Perdana Menteri ada halangan cara dia walaupun dia Perdana Menteri. Kita tengok Pak Allah dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir waktu dia berhenti dulu, dia buat cadangan nak buat jambatan Bangkok ke Singapura. Mari Pak Allah buat, tak ada apa. Tak ada apa tu rancangan kita. Tapi bila Allah Ta'ala nak rancangan bahawa kita hidup balik, ada kuasa ke boleh sekat. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, tak kira siapa pun, pas pada mati dihidup balik. Tsumma latus'alun, tak pada hidup balik akan disoal. Tak ada kuasa boleh sekat kerja Allah. Kalau Allah dia boleh disekat juga, tidak Allah lah, tidak Tuhan macam tu. Jadi inilah yang menyebabkan pas beritahu pada masyarakat hidup atas dunia ni mesti tahu Islam. Kerana akhirat pula bila dia soal, nak jawab macam mana? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akhirat kelak kamu akan ada soal main emat. Soalnya dalam banyak-banyak soalannya, man hadzal rajul? Man hadzal rajulu? Siapa orang ni? Ini soalannya telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibaca dalam kitab-kitab hadis. Ma rabbuka? Ma dinuka? Wa man hadzal rajul? Tuhanmu siapa? Agamamu apa? Hak tu biar. Hak saya nak sebut malam ni, waman hadzal rajul, siapa orang? Orang ni yang akan disoal ni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan dibawa dalam kubur. Bawa batang tubuh dia ke sallallahu alaihi wasallam, bawa rupa dia ke, bawa gelombang dia ke, wallahu alam. Tapi satu daripada soalan yang kita kena jawab, man hadzal rajul, siapa orang? Orang ni tu Nabi Muhammad, yang kalau kita biasa dengan Nabi Muhammad di muka dunia ni, amal tuhu fa'at patu pada jangan dia senang. Hada Muhammad Nabi Yuna apa tu? Ni Nabi aku Muhammad yang aku tak. Tapi pada orang yang lawan Nabi Muhammad, tak peduli dengan Nabi Muhammad, fa yaqulu ha. Ketika tu bila mereka tanya siapa dia orang ni? Mula tu. Fa yatraqu bi maqarik min hadid, ketika tu ditukul besi. Bukan jengkar muka dia, tak ditukul besi. Orang hadis yang nukulnya lengan muka wanita. Yang alatnya ialah besi. Kalau saya macam letih macam ni, kalau saya terpeling pun sakit juga orang. Ini kan muka wanita. Tenaga dia entah berapa ribu juta kilo apa ni. Power dia wallah alam. Kita kena fikir benda ni akan berlaku. Kita tubuh kita atas dunia ni pun, kalau kita tak gagah kuasa handal ni, ada benda-benda kita tidak kontrol pun. Jantung kita denyut, ingat usaha kita apa? Mata kita berkelip, ingat usaha kita apa? Kita tidur tengah malam, jantung denyut. Kalau dia juga tidur sama tu, kita buat.
Atas dunia ni ada benda sikit yang kita kontrol. Mata kita berdenyut, darah kita berjalan, jantung kita berdenyut, pundi-pundi air kecil kita mengisi. Luar daripada kemampuan kita, luar daripada kerja kita. Berita soal khabar ini, seorang toke, seorang ahli kuprat kita besar meninggal dunia, rahmatullahi alaihi, tolong Allah selamat. Padahal dia kaya, dia duit banyak, tapi sampai time mati. Ini adalah terpaksa, tak boleh buat apa. Jadi kalau atas dunia kita hak kaya, handal pun banyak perkara yang tak dapat kita nak atasi. Ini kan pula kita berdepan dengan akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa Allah. Akhirat kelak harus tentahban. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akhirat kelak hari seorang lari daripada adik-beradik. Seorang lari pada suami lari pada isteri lari pada anak lari pada cucu. Akhirat kelak masing-masing bawa masalah belaka. Kita fikir benda tu atas dunia. Dia benda ni Islam ajar. Sebab tu dalam banyak-banyak perkara semalam, dalam kuliah semalam, baca ayat menit dengan sajidah pagi kemarin, kan pagi subuh sembahyang subuh Nabi kita Muhammad. Biasanya bila kita sembahyang subuh, bila Nabi kita sembahyang subuh pagi Jumaat, rakaat pertama dia baca surah sajidah. Dalam surah sajidah baik, surah Al-Jumu'ah baik. Qul, apa namanya, innal mauta la tafirru minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa innakum ma kuntum ta'malun. Dalam surah Al-Jumu'ah, ya Muhammad, beritahu pada kamu bahawa mati yang kamu lari itu satu hari nanti dia terserempak di kamu. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu duk lari sama ni tak mau mati, sakit sikit berobat, sakit sikit itu contek sakit dia apa ni, satu hari nanti mati akan terserempak dengan mau lari halak situ dia jumpa kamu. Ini ajaran agama. Selain pada kita berusaha untuk hidup, kita juga mesti berlatih mati. Orang Melayu Kelantan kita sebut mati makam benar dia. Apa sebut mati-mati ni sial majar. Itu Melayu. Islamnya lain. Islamnya dia minta kita ni ingat pada mati. Allahu Akbar. Ajaran kita orang Melayu Kelantan, saya tahu Melayu Selangor ni, Kelantan kalau sebut cakap mati malu sangat. Kalau sebutlah mati-mati ni majar, kata sial. Tapi Allah Ta'ala kata kita disunat ingatkan mati. Akthiru min zikri hadim al-zazat al-maut. Akthiru min zikri hadim al-zazat al-maut. Mungkin banyak ingat kepada mati, dan mati ni boleh memutus rantaikan segala kelazatan hidup kamu. Ini sebab itu pas saya bila pegang Kelantan, saya buat 3 persapa. Macam tuku jerang tanda panggil. Bila kita nak tanah, letak puyuk kita tak 3 tuku untuk jerang puyuk kita. Pertama ubudiyah. Yang kedua itqan. 3 mas'uliyah. Saya ajar pada pegawai saya ajar pada orang politik Kelantan, 3 perkara ni kita pegang. Mak Saleh nak sebut berapa dulu, biar kita pegang Kelantan ini. Ingat, pertama ubudiyah, kesetiaan kita kepada Allah, kehambaan kita. Allah kita dengan Allah ni kita panggil hamba Allah. Orang tak panggil rakyat Allah. Rakyat Kelantan, ya. Rakyat Malaysia, ya. Rakyat Kuala Lumpur, ya. Tapi rakyat Allah tak ada, tak panggil rakyat Allah. Kita panggil hamba Allah. Hamba, koli, boroh. Bagaimana seorang boroh mesti buat apa saja dia perintah oleh orang besar, dia ketua, dia mandul dia. Kita dengan Allah adalah hamba bagi Allah. Apa dia cakap, apa dia nak, kita buat. Apa larang, tinggal. Boleh ada kita kuasa berat nak turut perintah Allah, berat nak turut larangan Allah. Kalau berat, buat dunia lain, buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat udara sendiri, buat gantung matahari cakrawala sendiri, tak apa. Tapi selagi kita duduk tapak atas bumi Allah, hirup udara Allah, minum air Allah punya, siang malam nikmat Tuhan, siang nikmat Tuhan Allah tak nak punya. Tak saya cakap sah. Kenapa tu? Ini cara dia kita bawa Islam di Kelantan. Alhamdulillah. Macam disebut yang berhormat sekejap tadi, mula-mula saya pegang Kelantan, bekam peri besar kata 3 bulan bankrupt Kelantan. Saya kecubur. Lepas 3 bulan tak hilang juga. Dia kata 6 bulan. Kecil pula saya. Alhamdulillah. Ini tahun yang ke-18.
makin berkembang. Mana dulu kita fikir orang Cina siapa? Cina, Kelantan belum pilihan raya 2 bulan, saya tengok dah ada pakai bulan. Dah. Dia kata aku tak pakai lagi bulan. Dia dah pakai dah. Tuan-tuan pergi di Kelantan, di tepi sungai tu ada sebuah pasar baru, pasar raya baru, Tesco. Yang kabarnya jarang negeri ada Tesco ni. Kalau negeri yang kuasa beli tiap papa syariah dia tetap buat. Apa namanya, kedai-kedai pun tidak buat. Tapi negeri Kelantan ni keadaan miskin, papa dana Tesco ada sana. Hari dia buka apa ni, dia jemput saya pergi Tesco kerana dia buat pameran sikit. Dah pakai bulan 2 bulan dah sebelum pada pilihan raya. Cina dia tak mengucap 2 kalimah syahadat lagi sokong bulan. Kenapa? Dia tengok betul, dia tengok senang. Nak jumpa menteri besar, rumah menteri besar, pergi tak ada bodyguard apa pun. Mak Saleh pergi rumah saya, dia kata syuar ni rumah menteri besar betul. Tengok kereta dia, kereta menteri besar dia syuar betul, yakin. Waktu menteri besar jawatan untuk mengurus agama Allah melalui akidahnya, melalui hal ekonominya, melalui sosialnya. Jaya. Susah jadi menteri besar, bukan senang. Nak depan UMNO, maka susah lagi dia buat. Tapi tak apa, saya lawan UMNO bukan dengan duit. Saya tahu UMNO duit banyak, kami tak ada duit, tapi lawan hujah. Tak kena duana kita bawa Islam, tak kena duana bawa Islam. Islam punya anak Allah, bukan lulus oleh parlimen, bukan dua negeri. Islam daripada Allah. Kalau bumi Allah yang punya udara, Allah yang punya buah durian, Allah buat buah duku, Allah Ta'ala buat, Islam Allah Ta'ala buat. Kenapa buah durian telan, duku telan, Islam tak mau telan? Kenapa sama Allah? Itu je benda ya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nabi Muhammad ajar kepada kita, hatu burhanakum, bawa hujah. Mu tak usah bawa diary, mu tak usah bawa ISA, mu tak usah bawa hujah. Bila bertembung kita di dunia ni pun, yang paling berguna sekali hujah. Bila polis bawa kita ke mahkamah, berapa yang berguna di mahkamah? Buku 5 tak guna. Tok hakim duduk atas kursi, depan dia ada pen satu atas, pensel satu atas telinga dia ada buku semua. Tu lah kuat kau ada. Mari OCPD pakai pistol, tapi kena soal menggetar dia. Padahal dia ada pistol tu. Tok hakim ada pistol tu. Ada hujah. Jadi atas dunia nak hujah, daripada masyarakat ada hujah. Ini benda yang menyebabkan orang ni kata dia betul. Dan perkara yang paling dimarahi oleh kafir Quraisy di Mekah dulu ialah dengar Quran. Dalam banyak-banyak benda yang sangat-sangat tidak disukai oleh musuh Nabi Muhammad di Mekah dulu ialah sama'ul Quran, dengar Quran. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang dia sebut jangan dengar Quran. Jangan dengar, bukan jangan amal, dengar pun tak boleh. Kenapa? Quran ni memang ada daya tarikan. Macam bahasa kita. Kalau kita bercakap cara biasa, ni kita bercakap cara pantun, berbeza banyak. Cara biasa kadang-kadang 1 jam tak dapat beri perhatian. Kalau kita berpantun, dalam pantun daya tarikan. Pisang emas bawa dia belayar, masak sebiji peti, hutang mah dapat dia bayar, hutang bertebak mati. Ini benda-benda ni menyebabkan orang seronok. Jadi Quran ini daya tarikan. Sebab itulah orang kafir tak benar sama-sama dia dengar Quran. Wal ghaufi, bukan saja kamu dengar, buat bising. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu menang dengan bising. Orang apa yang menang murahan. Jadi ini gunanya. Saya baik, tuan-tuan baik, bila cakap depan orang yang tak nak terima pada pas, baru hujah. Hujahnya ialah dunia ni walau bagaimana lama pun dia akan ganas. Dia nak hidup balik. Siapa dia hidup balik? Innakum lamuhdarun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Ayat penghujung surah Yasin. Turja'un, kamu dipaksa balik. Bukan kita nak balik, tapi oleh kerana kita dipaksa balik jumpa Allah, mau tak mau terima juga. Jadi bila Allah soal, kita kena jawab. Dia jawab yang kita akan beri ni biar serupa dengan jawapan yang diberi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni cikgu kita atas dunia ni, cikgu kita lantik. Nabi Muhammad
Cikgu juga, tapi cikgu hak Tuhan nanti. Dia ajar apa? Dia ajar hak cikgu tak boleh ajar. Nabi Muhammad ni ajar pada kita benda hak cikgu atas dunia tak boleh ajar. Cikgu atas dunia mengajar kita 2 campur 2 4. Tak ada cikgu boleh sebut 2 campur 2 5. Tak boleh. Kerana cikgu ni ajar bukan hak dia buat. Dia juga sebut benda hak Allah Ta'ala buat. 2 campur 2 ni belum pada cikgu ada lagi atas dunia ni. Dah 4 dah. Cikgu hanya tolong sebut. Siapa dia buat? 4. Allah Ta'ala. 2 campur 2 mesti 4. Marilah cikgu bijak mana pun tak boleh sebut 2 campur 2 3 kali pun tak boleh. Kenapa? Benda ni Allah Ta'ala dia buat. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni cikgu juga, tapi dia ajar benda cikgu tak diajar. Iaitu di dunia ada syaitan, ada malaikat, ada nafsu, ada dosa, ada pahala, ada Allah. Ni barang ni cikgu tak nak ajar. Kalau dia ajar juga apa tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda ni bila di soal akhirat kelak, kita sebagaimana anak kita bila soal di sekolah, dia kena ajar, dia kena jawab soal cikgu dia ajar. Kita daripada masyarakat, kita kena ajar, kita kena sebut daripada Allah, jawab daripada Allah serupa dengan hak cikgu dia ajar. Hak cikgu ajarnya benda ni buat begini syurga, buat begini neraka. 2 campur 2 4 kata cikgu. Nabi Muhammad kata orang tinggal sembahyang masuk neraka. Itu sipir dia begitu. Orang tak bayar hutang masuk neraka. Itu sipir dia begitu. Orang tak tahu Islam masuk neraka. Itu sipir dia begitu. Kita nak macam mana? Bukan kita ni apa? Inilah benda yang menyebabkan orang ni semua kita di Kelantan walaupun negeri miskin, tapi Allah beri pada kita nak salah guna duit Kelantan. Saya menteri besar, balak boleh saya nak ambil hari-hari nak potong boleh, tapi sebatan besar mati saya tak ambil untuk saya. Sekolah, saya ada sekolah di Pulau Melaka, rumah saya tak pernah ambil duit kerajaan khusus untuk bantu sekolah saya. Saya kata kenapa? Saya nak ajar rakyat saya menderma. Kerana Islam mari ke dunia ni, selain pada dia minta kita sayur harta, dia minta kita derma. Dia kita panggil infak. Tak ada saya ambil duit kerajaan Kelantan untuk bangun sekolah saya. Tapi saya minta untuk semua derma. Belum pilihan raya, di malam dalam tengah pergi Kelantan. Dia tanya rakyat Kelantan, ni Aziz buat berapa buah masjid? Besoknya saya jawab, dia kata tak buat sebuah habuk pun. Ni aku buat masjid. Buat masjid tak habis semayang. Dia buat masjid untuk buat kontraktor ya, bukan habis semayang. Saya kata saya tak buat masjid. Apa yang saya buat ialah rakyat habis semayang. Tiap-tiap tahun dalam bajet kami di Kelantan, kami bajet dikhusus kami buat untuk bulan semayang. Tak ada negeri di muka dunia ni, termasuk di Malaysia khasnya, tak ada negeri yang letak bajet bulan semayang. Bulan Rajab, bila mari bulan Rajab, insya-Allah kalau panjang umur tahun ini kita berjumpa dengan Rajab lagi. Biasa kita panggil bulan Isra Mi'raj. Bulan Isra Mi'raj saya kata kita buanglah nama ni. Nama ni nama tradisi, tak dapat mencuri hati manusia. Kita ubah nama tu, kita berubah bulan semayang. Di Kelantan saya banyak ubah. Mula-mula saya bukan Kelantan dulu di sebuah pantai di Kelantan dia panggil PCB, Pantai Cinta Berahi. Dulu saya fikir perkataan ni bukan membina rakyat, mengacau. Maka PCB saya tafsir lain, Pantai Cahaya Bulan. Ada benda banyak pasal dulu pasal di Kota Baru tu pasal Buluh Kubu. Tempat tu dipanggil pasal Buluh Kubu. Saya ubah nama pasal Siti Kharijah. Sampai sekarang pasti saja nama-nama. Jadi bulan Isra Mi'raj saya ubah jadi bulan semayang. Dan tahun lepas kita bajet kita 1 juta untuk bulan semayang. Dengan tujuan nak galak manusia Muslim, manusia semayang. Sama ada kecil, besar, tua, muda, di hospital, yang pekak, yang berapa pekak kita buat apa CD kita pekak semayang jauh pekak. Ini tujuan kita, tujuan agama kita, iqamatus salah, semayang. Dan kita sebutlah semayang. Semayang ni para hadirin semua bukan sekadar duduk bangun. Jadi semayang ni iqamatus salah. Dalam Quran tak ada wa yusalluna wa yusallu, tak ada. Yuqimuna salah, aqamus salah, aqimus salah. Tiap kali sebut semayang Allah Taala kait reke dengan semayang perkataan aqama. Aqamatul bukan makna orang terjemah yuqimuna salah diri ke semayang. Saya tak seronok terjemah ni.
Yuqimuna makna sembahyang dengan cermat. Dalam tafsir Maraghi, betulan saya waktu mula-mula balik pada Mesir dulu jadi guru tafsir di Ma'had Muhammadi. Tafsir Maraghi dia sebut yuqimuna solah min aqamal 'ud. Orang Arab zaman dulu, zaman sekarang pun, satu daripada senjata dia ialah panah. Dan untuk membolehkan anak panah melancar, meluncur dengan betul, mesti betulkan dia punya bau, dia punya kaus, dia punya bau dia. Dan nak boleh ke kayu hok bau dia tu, bau kita panggil kaus ni, kena ada arak masuk hutan, bila jumpa kayu tertentu untuk dibuat bau dia ni, maka dia buang dahan bersih, dia bawa air. Negeri arak payah air pun dia bawa pergi jiru. Nak suruh kayu ni satu masa nanti bila dia potong, dia buat bau saja. Jadi sebagaimana usaha kamu buat bau panah dengan masuk hutan, pergi cermat, pergi buang apa dahan bersih ni, sembahyang juga begitu. Sembahyang bila nak sembahyang, kena pastikan nasi yang kita makan itu nasi halal. Lain pada Fatihah, tayak, salam, rokok, hukum 13 semua sekali. Terjaga diri kita jangan masuk seteguk air yang haram, sebiji nasi yang haram, selai kain yang haram. Nasi haram macam mana? Mana ada nasi haram? Duit hak beli, duit hak beli beras, duit hak beli beras, duit hak beli gula, duit hak beli sate, duit beli ikan, duit hak bayar insurans kereta, duit pacaran semua mesti halal. Kalau tak halal, sembahyang sah tapi akhirat pula kosong, nanti tak ada apa-apa. Ini makna yuqimul salah. Dia menyebabkan negeri Kelantan ni selagi mana manusia sudah benda ni masing-masing tak curi. Curi buat apa? Curi boleh duit. Bila makan, sembahyang tak terima. Dan sembahyang tak terima, akhirat pula apa cakap hidup. Orang tak berani, tak putus angin, kata orang. Putus angin nak mencuri, nak rasuah, nak rogol, nak judi, nak tak bayar hutang. Putus angin. Kalau kita curi, kalau kita rokok samun, duit boleh, perut kenyang. Tapi buat apa akhirat kelak kosong. Ini asas cara Islam jaga, membuat Islam ni rahmatan alamin. Tak payah polis duk cari, tak payah polis duk nak, tak payah polis duk itik apa. Manusia sendiri menjadi polis untuk kawal nafsu dia sendiri. Dalam tubuh manusia ada nafsu. Jadi bila UMNO mari buang Islam, agama lain, politik lain, maka orang mencari duit, berjudi pun berkembang sekarang. Judi berkembang, merokok, polis boleh tembak juga. Kenapa? Kerana UMNO kata agama ni politik lain. Tapi harita ni bukan agama, ni politik. Daripada pahaman inilah yang menyebabkan Islam semakin longgar. Dan dalam Dewan Negeri 3 hari baru ni saya sebut, dan cakap Islam boleh lah, pembangkang bangun sebut Islam kata Islam tu boleh cakap lah, tapi Islam ni ada regu dia. Allah Ta'ala buat dunia ni ada regu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah Ta'ala buat dunia ni regu. Malam regu dia siang, sakit regu dia sihat, kaya regu dia miskin, dunia regu dia akhirat, dosa regu dia pahala. Jadi bila kita semayang, pastikan semayang kita menjadi aset kita di akhirat kelak. Dia tak boleh Allah Ta'ala terima semayang yang penuh dengan kain yang kita beli duit haram, kita bayar insurans rumah duit haram, kita bayar insurans kereta duit haram, beli minyak motorkar, beli minyak motor duit haram. Menggerakkan dunia boleh, masuk dalam kubur habis, duit tak bawa, pangkat tak tinggal, pistol pun tak bawa dalam kubur, sebab tangkara. Kita kena buat apa? Islam ajar kita berfikir jauh sampai ke ujung dunia, bukan berhenti sekat kubur, tidak. Penulis-penulis sebut tamat riwayat. Bila orang itu mati tamat riwayat, tak berapa betul tamat riwayat, tak tamat. Bila orang mati tak tamat riwayat, tamat di mana? Daripada Allah, tamat, Masya Allah, tamat. Yang syurga selesai, yang neraka selesai. Masuk syurga pun tak mati-mati, masuk neraka pun tak mati-mati. Kena sebut dalam ceramah-ceramah PAH ni syurga neraka. Kerana ceramah PAH ni bukan ceramah PAH, ceramah Islam. Bila kita menang baru ni, pilihan raya baru ni, saya kata tak sebut PAH menang, sebut gerakan Islam menang. PAH ni hanya bekah ya. Kalau tempat bubuh air, bekah dia orang panggil gelas. Tempat bubuh nasi, bekah dia kita panggil pinggan. Tempat bubuh sampah, kita panggil tong sampah. Tempat bubuh politik Islam, kita panggil PAH. Jadi hak menang bukan bekah, isi dalam Islam. Alhamdulillah para hadirin semua, hasil daripada itulah, hasil daripada penjelasan yang jelas. Sama ada saya ni tok guru kau, sama ada saya ni cikgu kau, sama ada saya ni pengaruh teksi kau, kita terang dan sampai orang Islam sendiri yang telah dirosak oleh iman oleh UMNO,
Dia sampai orang yang tidak Islam sendiri pun berasa Islam ni bukan apa namanya, bukan ganas, insya-Allah mereka kalau tak masuk Islam pun tak apa, asal jangan lawan sudahlah. Kalau masuk Islam lagi baik. Sebab tu masa ketua pembangkang Kelantan sebut baru ni murid Islam. Bila wartawan saya tanya bagaimana dia sebut Islam, saya kata bagus, kita kerja sama dengan dia, ucapan dia baru, kalau dia masuk PAN lagi bagus, saya kata. Itu dia para alim semua. Apa namanya, saya butuh sekat tu lah. Mudah-mudahan penjelasan kalau rasanya telah diberi oleh beberapa kawan, termasuk sepatah dua daripada saja, dia boleh menambahkan iman kita, bukan sekadar Islam, tapi Islam campur iman bersamaan. Ad-din lain, religious lain. So religious tu ialah punya agama lain, tapi Islam adalah Islam dan politik sebati. Dalam Islam, dalam Quran kita ada masalah ekonomi, ada masalah perang, ada masalah damai, ada masalah pajak, ada masalah hutang piutang, semua ada belakang. Apa nak kata Islam? Politik tidak Islam bagaimana? Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.